Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Hari ini saya ingin mengulas sedikit berkenaan dengan satu kenyataan daripada Perdana Menteri Malaysia berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran KWSP, ataupun ramai kebanyakan pihak media melabel sebagai pengeluaran KWSP 2.0. Macam-macam lah gelaran yang diberikan. Okey, jadi daripada kenyataan ini ramai pencarum yang orang kata mula memberikan respon kecewa dan sebagainya, berputus asa, sedih dengan jawapan Perdana Menteri, ada yang dah berputus harap dan juga sebagainya. Okey, yang pertama sekali, jawapan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah sebarang jawapan yang mengatakan tidak. No, tak boleh, bukan. Okey, dia kata apa? Dia kata beliau berkata pemeriksaan yang ni yang mana? Okey, bermula dengan yang ni. Okey, Perdana Menteri berkata adalah lebih baik kerajaan mencari jalan dan kaedah lain yang lebih berkesan dalam membantu rakyat yang terjejas akibat kehilangan pekerjaan sebelum ini. Beliau berkata pemeriksaan yang dilakukan mendapati simpanan golongan terjejas adalah terlalu rendah dan ia boleh menyebabkan lebih banyak masalah kepada mereka selepas ini. Okey, kalau kita tengok orang yang ada simpanan KWSP ni, duitnya sedikit sekali. Jadi saya perlu timbang antara keperluan mendesak dan juga masa depan mereka. Jadi dia perlu menimbangkan, dia perlu mengkaji isu tuntutan pengeluaran KWSP ini. Dia bukannya menolak. Okey, saya periksa jumlah yang majoriti pencarum ada, jumlahnya sangat kecil. Jadi saya bimbang masa depan mereka lebih baik. Lebih baik kerajaan cari jalan lain untuk membantu mereka. Dan kenyataan media ini adalah respon daripada memorandum yang telah diserahkan oleh NGO Pro Rakyat semalam selepas melakukan sidang media mereka kepada Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah menyatakan di sini bahawa beliau perlu menimbang keperluan terdesak dan juga masa hadapan pencarum. Itu yang pertama sekali. Jadi beliau tidak mengatakan bahawa beliau tidak akan melaksanakan sebarang pengeluaran KWSP. Jawapan ini dan juga situasi ini adalah situasi yang sama berlaku pada bulan Februari, bulan Januari, Februari dan juga Mac tahun lepas, sebelum Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan pengeluaran KWSP one-off RM10,000. Sehingga saya masih ingat lagi di dalam Parlimen 3 hari sebelum pengumuman boleh dikeluarkan, Tengku Zafrul ada membuat satu kenyataan yang mana ramai orang berputus asa, sedangkan beliau hanya bertanyakan di dalam Dewan Rakyat tersebut, adakah ahli-ahli Parlimen sanggup untuk melihat pencarum orang kata susah di masa depan jika dibenarkan pengeluaran lagi. Dia hanya bertanyakan soalan sedemikian, tetapi di pencarum ni ramai yang dah putus asa dan give up dan juga sebagainya. Okey, jadi sekarang ini adalah perkara biasa. Kita faham walaupun pencarum itu terdesak dan memerlukan tunai dengan segera, tetapi inilah prosesnya negosiasi, inilah prosesnya tuntutan dan sebagainya. Sebab kalau kerajaan nak bagi, dia dah bagi awal lagi dah, dia dah boleh buat dan sebagainya. Tetapi sebab dia tak nak bagi, kita terpaksa minta, kita terpaksa buat memorandum, referendum, kita terpaksa pergi berjumpa dengan yang berhormat ahli Parlimen, menteri dan sebagainya, sebab kita terpaksa untuk meminta. Kalau dia nak bagi, dia dah bagi sebelum ini. Okey, jadi respon ini juga saya boleh katakan lebih kepada apa yang diterjemahkan ataupun yang ditutup oleh Pro Rakyat, yang mana Pro Rakyat ni dia meminta pengeluaran for all, KWSP for all RM10,000 sehingga kepada RM30,000. Dan apabila tuntutan secara for all ni, ini saya komen secara umum, apabila tuntutan secara for all ni, dia memanglah tidak akan, kalau saya jadi Perdana Menteri pun kemungkinan besar saya pun akan memberikan jawapan yang sama, sebab dia akan orang kata mendapat manfaat tu kepada semua pencarum. Saya sendiri suka kalau dapat pengeluaran for all ni, tetapi sudah tentulah kerajaan dia perlu menilai dari segi simpanan KWSP
KWSP dan sebagainya, pencarum itu sendiri, kalau diberikan for all. Sebab tu saya sentiasa lebih suka untuk berbalik kepada tuntutan asal pengeluaran KWSP ni, iaitu pengeluaran KWSP secara bersasar. Yang mana bersasar ni dia tidak ada meletakkan sebarang amount sebagai contoh, tetapi dia meminta untuk dikeluarkan kesemuanya daripada akaun 1 ataupun akaun 2, kedua-duanya sekali, akaun 1 dan akaun 2, yang mana mereka ini haruslah berada dalam kategori sebagai contoh suri rumah ataupun ibu bapa tunggal yang tidak bekerja ataupun mereka yang sudah tidak aktif mencarum. Jadi mereka ini tidak ada caruman yang aktif dan mungkin dah terpaksa membuat satu keputusan nekat untuk berada di rumah untuk melakukan sama-sama kerja rumah ataupun buat perniagaan kecil dan sebagainya. Jadi mereka sudah tidak mencarum. Dari segi satu sudut, walaupun mereka ini masih menikmati dividen berdasarkan apa simpanan yang ada dalam akaun KWSP mereka, tetapi dari satu sudut, apa relevannya wang caruman tersebut dibiarkan sehingga usia 50 tahun dan juga dibiarkan sehingga usia 55 tahun. Bayangkan seorang yang suri rumah sekarang ni, misalnya saya dah selalu tekan sebelum ini, umur 47 tahun katalah tahun ni, dia perlu tunggu lagi 3 tahun untuk mengeluarkan ke semua akaun 2 dia, dan perlu tunggu lagi 8 tahun untuk sampai kepada pengeluaran usia 55 tahun. Jadi dia ni mungkin dah jadi suri rumah ni dah lama dah jadi 10 tahun, dan dulu mungkin dia berpendapatan sekitar M40 ataupun T20. Wang caruman dia mungkin agak selesa, dan tak kisahlah berapa wang caruman yang suri rumah ataupun ibu bertunggal ini ada, tetapi apabila mereka sudah tidak aktif mencarum untuk satu tempoh jangka masa yang panjang, walaupun mereka menikmati dividen, tetapi mereka lebih ada keperluan untuk gunakan benda tu sekarang. Kenapa perlu ditangguhkan sehingga usia 50 tahun dan juga 55 tahun? Jadi dalam banyak-banyak tuntutan, saya lebih senang dan saya lebih selesa dengan tuntutan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Sebab walaupun tuntutan itu mungkin tidak memanfaatkan saya tak boleh keluar wang KWSP saya, tetapi secara realistik je untuk mereka yang terkesan, untuk rakyat dan pencarum yang dalam keadaan yang terdesak sekarang ini, tuntutan itu adalah tuntutan yang relevan, tidak meletakkan sebarang amount tetapi minta keluarkan semua. Dan kalaulah seorang yang sudah tidak aktif mencarum, katalah dia dah 5 tahun ataupun 7 tahun tak aktif mencarum, katalah dia buat Grab, perniagaan kecil-kecilan dan sebagainya, benarkan, tetapi masih berikan peluang pada dia jika esok 2-3 tahun yang akan datang dia decided untuk bekerja dan mencarum dan sebagainya, beri ruang kepada beliau untuk mencarum semula. Jadi untuk isu ini secara bersasar ini kerajaan boleh laksanakan, dan kerajaan perlu maksud saya KWSP dia perlu fleksibel di sini. Dia perlu benarkan pengeluaran untuk mereka yang terjejas, dan jika mereka nak kembali semula kepada sektor pekerjaan, benarkan mereka untuk mencarum semula. Jadi mereka boleh menikmati wang caruman daripada hasil titik peluh mereka untuk keadaan mereka sekarang ini. Saya rasa sesiapa pun boleh fikir tidak ada sebarang relevan dia untuk orang yang dah tak aktif mencarum ini, especially suri rumah, ibu bertunggal, terpaksa duduk rumah jaga anak, jaga keluarga ataupun buat bisnes kecil-kecilan, untuk dibiarkan mereka ini bertahun-tahun menunggu sehingga kepada umur 55 tahun baru nak dibolehkan keluar wang KWSP akaun 1 dan juga akaun 2 mereka. Saya rasa mungkin Menteri ataupun Perdana Menteri perlu jawab, orang kata dari segi isu tuntutan secara bersasar ini, apa pula pandangan mereka, dan kenapa kalau kata mereka contohnya tidak bersetuju ataupun masih lagi nak memikirkan kaedah lain untuk suri rumah ataupun ibu bertunggal ini, ataupun tak nak benarkan. Saya perlu ada satu jawapan daripada Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan itu sendiri ataupun KWSP sendiri, kenapa hendak dibiarkan orang yang suri rumah ini tunggu sehingga usia 55 tahun baru boleh dikeluarkan wang caruman mereka, sedangkan dalam tempoh sekarang ni mereka sangat memerlukan wang ringgit, duit dari hasil titik peluh kerja mereka. Jadi saya nak ada satu jawapan di situ. Okey, apa-apa pun, walaupun ada pelbagai tuntutan KWSP for all lah, kita ada 10,000, 50,000 bersasar dan sebagainya, matlamat masih satu, untuk mengeluarkan wang KWSP. Dan saya rasa bersyukur dan saya berasa sedikit gembira dengan jawapan daripada Perdana Menteri, sebab yang pertamanya ada jawapan. Kita dah tunggu lama dah, selama ni banyak berdiam. Hari ini ada jawapan, walaupun tuntutan itu adalah daripada pro rakyat, tidak ada sebarang masalah. Dan yang keduanya, dia tak tolak, dia tak kata pun saya takkan buat, saya takkan laksanakan. Kalau dulu sebelum PRU dia kata saya takkan benarkan
Tetapi sekarang bila dia jadi Perdana Menteri, dia kata dia akan mempertimbangkan keperluan mendesak dan juga masa depan rakyat, dan beliau juga akan mencari kaedah-kaedah yang terbaik. Jadi di sini kalau kata kerajaan dapat mencari satu mekanisme yang untuk membantu menyelesaikan masalah kewangan pencarung dan juga rakyat ini, serta kerajaan menerima idea pengurangan secara bersasar, maksudnya rakyat ataupun pencarung akan ada dua, orang kata, akses. Kita ada akses tunai kita daripada KWSP, dan juga kita mungkin akan mendapat manfaat daripada program-program yang akan dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi sebarang tuntutan daripada mana-mana NGO, individu dan sebagainya, kita harus pandang positif, tetapi dalam isu ini kita harus lebih realistik, yang mana yang lebih, orang kata, boleh dilaksanakan dan akan memberikan manfaat kepada rakyat. Itu saja sedikit perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun di TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.